Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Ishak, pelajar jurusan Teknologi Maklumat Perubatan semester 3. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang penciptaan manusia dari sudut pandangan sains dan juga pandangan agama Kristian. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk yang telah wujud sejak berabad lamanya. Sejak dahulu lagi, topik manusia telah menjadi satu topik hangat yang menjadi perbincangan para ilmuwan dari segenap pelosok dunia. Pelbagai isu telah dibangkitkan mengenai makhluk yang bernama manusia ini. Antaranya ialah yang sering diperdebatkan, siapakah manusia pertama yang wujud di dunia, proses penciptaan manusia, tujuan manusia diciptakan dan juga keistimewaan manusia berbanding makhluk lain. Topik kali ini saya akan membincangkan tentang penciptaan manusia dari sudut pandangan sains dan juga pandangan agama Kristian. Isu pertama yang akan diperbincangkan ialah siapakah manusia pertama yang wujud di dunia ini. Seperti yang kita tahu, dalam ilmu sains ada banyak teori yang telah membincangkan tentang isu ini dan antaranya merupakan teori Darwin. Teori Darwin telah diasaskan oleh seorang ilmuwan barat yang bernama Charles Darwin. Jadi teori ini telah menyatakan bahawa manusia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan haiwan. Menurut Charles Darwin, setiap hidupan yang wujud di muka bumi ini akan mengalami satu proses, iaitu proses evolusi. Dalam teori ini menyatakan bahawa setiap spesies baru boleh muncul dengan melihat kepada bagaimana setiap makhluk itu bersaing untuk terus hidup dan bagaimana intensiti penggunaan organ tubuh mereka akan mempengaruhi perkembangan organ tubuh sehingga boleh menyebabkan makhluk itu berevolusi. Contoh yang dapat saya nyatakan di sini ialah teori Darwin ada menyatakan bahawa manusia berasal daripada monyet. Jadi monyet telah berevolusi dengan melalui pelbagai peringkat, iaitu bermula daripada Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien ataupun kita panggil sebagai Neanderthal dan akhirnya menjadi Homo sapien, iaitu manusia moden. Namun begitu, seiring peredaran masa, teori Darwin ini tidak lagi dapat diterima oleh banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh pendapatnya yang tidak logik dan juga bertentangan dengan konsep ketuhanan. Seterusnya, dari sudut pandangan agama Kristian, manusia pertama yang tercipta di dunia ini adalah Adam. Hal ini berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Bible, bahagian Genesis bab 1 ayat 26, iaitu, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ke atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternakan dan atas segala yang ada di bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di atasnya bumi." Apa yang dapat saya huraikan ialah setelah 5 hari Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Kemudian pada hari ke-6, Tuhan berfirman untuk menciptakan seorang manusia, iaitu Adam, yang dapat mengusahakan bumi dan seisinya. Dan kemudiannya setelah Adam tercipta, Tuhan berfirman dalam kitab Bible, bahagian Genesis bab 2 ayat 18 sehingga 23, bahawa dia berkehendak untuk menciptakan pembantu untuk Adam, iaitu Hawa atau lebih dikenali sebagai Eve. Untuk isu yang kedua, iaitu proses penciptaan manusia. Dari sudut pandangan sains, proses kejadian manusia akan bermula setelah berlakunya penyatuan di antara sperma dan ovum dan akan menghasilkan satu sel yang kita panggil sebagai zygote. Terdapat 3 fasa yang akan terjadi sepanjang proses ini, iaitu fasa pra-embryonic, embryonic dan juga fetus. Untuk fasa yang pertama, iaitu fasa pra-embryonic, zygote yang terhasil tadi akan membesar dan menjalani pembahagian sel. Terdapat 46 kromosom dekat dalam zygote dan 23 daripadanya adalah daripada ibu dan 23 daripadanya daripada ayah. Kromosom yang ada dekat dalam zygote inilah yang akan menentukan ciri-ciri bayi yang bakal lahir nanti. So zygote ni kemudiannya akan bergerak ke tube Fallopian dan dalam masa yang sama ia akan membentuk gumpalan sel dan melekat pada dinding rahim. Fasa yang kedua pula ialah fasa embryonic. Dalam fasa ni zygote telah membesar dan menjadi embryo. Embryo terdiri daripada 3 lapisan, iaitu ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. So lapisan ectoderm, iaitu lapisan atas, akan menghasilkan lapisan kulit terluar bayi, sistem saraf pusat dan juga periferi serta mata dan telinga. Lapisan mesoderm pula ialah lapisan tengah yang berfungsi sebagai asas untuk tulang, ligamen, buah pinggang dan kebanyakan sistem pembiakan bayi. Manakala lapisan terakhir, iaitu lapisan endoderm, merupakan tempat paru-paru dan usus berkembang. Jadi pada fasa inilah organ dengan tubuh manusia mula terbentuk.
Fasa yang terakhir pula iaitu fasa fetus. Fasa ni akan bermula pada usia 8 bulan kandungan. Pada peringkat ni, ciri-ciri manusia macam kaki dengan tangan dah mula nak terselah dan ianya mengambil tempoh dalam 30 minggu sehingga hari kelahiran bayi tersebut. Seterusnya, dari sudut pandangan agama Kristian, kajian mendapati bahawa tiada maklumat jelas telah dinyatakan di dalam kitab Bible tentang proses penciptaan manusia secara fizikal. Oleh sebab itulah, maklumat-maklumat yang ada dekat dalam kitab Bible ni telah ditafsir mengikut pandangan para ilmuwan dalam agama Kristian. Apa yang dapat saya nyatakan dekat sini ialah terdapat satu firman Tuhan di dalam kitab Bible, bahagian Genesis bab 2 ayat 7, iaitu ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berdasarkan ayat ini, Tuhan telah menciptakan Adam dengan menggunakan debu tanah dan nafas telah dihembuskan ke dalam hidungnya, ke dalam hidung Adam untuk menghidupkannya. Kenyataan ini pula dapat disokong dengan firman Tuhan yang lain dalam kitab Bible, bahagian Ayub bab 10 ayat 8 dan 9, iaitu tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahawa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau menjadikan aku debu kembali. Disebabkan ayat itu, penganut agama Kristian percaya bahawa manusia telah diciptakan daripada tanah. Isu yang ketiga ialah tujuan manusia diciptakan. Dalam bidang sains, ada satu kajian yang telah membincangkan tentang tujuan manusia diciptakan. Teori ini berdasarkan teori kehidupan yang telah mendakwa bahawa dari permulaan manusia diciptakan, manusia telah mempunyai tujuan hidup yang membina, dan pada masa yang sama juga yang terbesar bagi manusia ialah bakat. Jadi apabila manusia belajar menggunakan bakat ini, dia bukan saja dapat melahirkan rasa gembira, tapi juga dapat menimbulkan rasa sihat dan memberikan impak yang baik kepada hubungan dengan orang sekeliling. Dalam teori ini, dia juga turut menyatakan bahawa sebagai manusia, kita perlu mencari diri kita yang sebenar, yang mana akan menjadi penawar terbaik untuk diri kita. Okey, manakala dari sudut pandangan agama Kristian pula, manusia diciptakan oleh Tuhan ini disebabkan oleh beberapa sebab. Jadi berdasarkan kitab Bible, bahagian Genesis bab 2 ayat 5, iaitu belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi ayat ni dah menunjukkan bahawa Tuhan berfirman bahawa masih belum ada seorang pun manusia yang boleh mengusahakan bumi dan seisi dia. Lepas tu Tuhan juga berfirman bahawa ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi dua ayat ini jelas menunjukkan bahawa Tuhan telah menciptakan Adam agar dia dapat membantu dalam mengusahakan bumi dan seisinya. Seterusnya, bila Tuhan dah ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan juga telah berfirman, Tuhan juga telah memberikan tanggungjawab kepada mereka untuk memberikan tanggungjawab kepada Adam dan juga keturunannya untuk hidup dalam keadaan yang taat dan takut kepada Tuhan dan menjalani hidup berpandukan jalan yang benar. Jadi hal ini supaya dapat memastikan agar keturunan yang akan lahir nanti juga merupakan keturunan yang taat kepada Ilahi. Perkara ini telah disebut dalam kitab Bible, iaitu bahagian Malachias bab 2 ayat 15, iaitu bukankah Tuhan menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang hendak dikehendaki kesatuan itu, keturunan Ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dan masa mudanya. Isu yang keempat ialah keistimewaan manusia berbanding makhluk lain. Dari sudut pandangan sains, para saintis mendapati bahawa manusia dengan haiwan ni dia ada berkongsi beberapa ciri yang sama. Tapi masih lagi ada beberapa ciri istimewa yang terdapat pada manusia yang telah membezakan antara manusia dengan haiwan. Jadi yang pertama, ciri ketara yang dapat kita guna pakai untuk membandingkan di antara manusia dengan haiwan ialah kemahiran berfikir. Walaupun seperti yang kita tahu, manusia dengan haiwan dua-dua dikurniakan otak dengan akal, tetapi masih lagi ada macam jurang dari segi kemahiran berfikir di antara kedua-dua makhluk ini. Manusia macam yang kita tahu mampu untuk berfikir secara kritis dan boleh bertindak mengikut perkiraan akal.
Manusia juga boleh melahirkan emosi macam marah, sedih dan gembira. Tetapi haiwan pula, walaupun dia ada akal, diorang tak boleh berfikir secara kritis macam manusia. Dari segi emosi pula, hanya beberapa haiwan je yang boleh melahirkan emosi. Selain itu, cara berkomunikasi juga dapat membantu untuk membuktikan bahawa manusia tu lagi istimewa berbanding makhluk lain. Manusia ni, dia merupakan satu-satunya makhluk dekat dunia ni yang ada keupayaan untuk ada keupayaan pemprosesan bahasa semula jadi. Even terdapat banyak jenis bahasa yang digunakan dekat dalam dunia ni, tapi cara komunikasi manusia tu semua sama je, iaitu bercakap guna mulut dan berfikir gunakan logik akal. Tapi tak bermaksud haiwan tu diorang tak berkomunikasi antara satu sama lain. Tak, diorang berkomunikasi tetapi hanya pada tahap asas sahaja. Tak ada bahasa ataupun cara yang spesifik yang digunakan oleh haiwan secara menyeluruh untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Seterusnya, strategi kelangsungan hidup yang digunakan oleh manusia juga berbeza dengan makhluk lain. So manusia ni dia orang ada keupayaan mental dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, yang mampu untuk ubah mana-mana persekitaran sesuai dengan keinginan mereka. Manusia ni dia mampu untuk berfikir dan selesaikan masalah yang diorang ada untuk kelangsungan hidup. Tapi haiwan pula dia berbeza. Haiwan ni dia adalah diorang sama ada menyesuaikan diri dengan sedia ada ataupun mati. Akhir sekali, dari segi menangani bahaya pula, manusia ni dia disebabkan mampu berfikir, diorang mampu untuk mencipta ilmu macam sains dan mencipta pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah dan menangani bahaya yang akan datang. Sekaliguslah dapat memastikan yang spesies manusia ni akan terus hidup dekat dunia ni berabad lamanya. Jadi tetapi untuk haiwan pula, kebanyakannya diorang haiwan dan hidupan lain yang ada dekat dunia ni akan pupus sebab mereka hanya bergantung kepada alam semula jadi semata-mata. Disebabkan itulah banyak haiwan-haiwan yang pupus dan hidupan-hidupan lain yang pupus dan tidak dapat bertahan berabad lamanya. Seterusnya, dari sudut pandangan agama Kristian pula, manusia lebih istimewa berbanding makhluk lain sebab manusia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, yakni makhluk yang berkuasa ke atas bumi dan juga seisinya. Kenyataan ini telah ditegaskan oleh ayat daripada kitab Bible bahagian Genesis bab 2 ayat 5, iaitu belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat yang kedua pula bahagian Genesis bab 2 ayat 7, iaitu ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Berdasarkan dua ayat tadi, jelas yang menunjukkan bahawa Tuhan telah memilih manusia sebagai pengusaha kepada bumi dan seisinya dan bukannya makhluk lain. Bukti lain yang boleh saya nyatakan adalah berdasarkan ayat daripada bahagian Genesis bab 1 ayat 26, iaitu berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Seterusnya, penciptaan manusia juga menunjukkan yang manusia tu berbeza daripada makhluk lain. Tuhan ada berfirman dalam kitab Bible bahagian Genesis bab 1 ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Berdasarkan ayat ini terbukti bahawa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan bukannya tercipta daripada evolusi. Selain itu juga berdasarkan ayat ini juga terbukti yang bahawa manusia itu diciptakan dengan memiliki kesamaan dengan Tuhan, iaitu sebagai makhluk yang mempunyai roh, akal fikiran dan juga emosi, kesedaran diri dan juga kuasa untuk memilih. Tapi bila kita kata yang manusia itu diciptakan mengikut gambaran Tuhan, bukan bermakna yang manusia itu dilahirkan sebagai ilahi. Hal ini sebab manusia itu diciptakan pada tahap yang lebih rendah daripada Tuhan. Jadi apa yang dapat saya simpulkan ialah terdapat beberapa perbezaan lah di antara konsep penciptaan manusia dari segi pandangan sains dan juga pandangan agama Kristian. Contohnya berkenaan perihal manusia pertama di dunia. Menurut sains, manusia pertama diciptakan adalah
berdasarkan evolusi. Tapi menurut fahaman agama Kristian pula, manusia pertama diciptakan ialah Adam yang telah diciptakan oleh Tuhan mereka. So bagi isu ni, masyarakat Kristian menolak sekeras-kerasnya tentang teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia tu tercipta daripada evolusi, sebab teori tu benar-benar sangat-sangat bertentangan dengan konsep ketuhanan. Banyak perbezaan lain lagi lah yang kita dapat tengok daripada pandangan sains juga pandangan agama Kristian. Contohnya macam proses penciptaan manusia. Jadi proses penciptaan manusia kalau daripada segi pandangan sains adalah daripada hasil kajian kita telah yang para saintis telah lakukanlah menggunakan teknologi serta menggunakan logik akal dan pemerhatian melalui panca indera. Tapi kalau proses penciptaan manusia dan menurut pandangan agama Kristian pula berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bible. Walaupun terdapat banyak perbezaan pandangan, tak bermakna yang masyarakat Kristian ini tetap percaya langsung hasil kajian para saintis berkenaan dengan proses penciptaan manusia. Hal ini sebabkan perkara itu masih lagi tak melanggar konsep ketuhanan yang dipegang oleh para penganut agama Kristian. Jadi kesimpulannya, perbandingan yang dilakukan ini bukanlah untuk dijadikan asbab berlakunya pertengkaran di antara dua pihak, tapi tapi hanyalah sekadar untuk menambahkan ilmu serta meluaskan lagi pengetahuan dan kajian tentang perkara-perkara ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.